Ibu Timur ingin menyinggung beberapa perkara, khususnya bermula dengan perkara atau maksud butiran 030000 Perancangan Dasar Strategik dan Penyelidikan dengan pengkhususan kepada 03010 Perancangan Dasar dibaca bersama dengan 030400 iaitu IDFR, Institut Diplomasi dan Hubungan Luar. Kita dapat nampak di sana kalau kita tengok dalam konteks geopolitik dunia, peace is no longer the norm or a given default. Keamanan bukan lagi sesuatu kelaziman yang biasa. Dan keamanan adalah sesuatu yang perlu diusahakan, dikerjakan, dilabur dan juga diperjuangkan. Dan kalau sebagai sebuah kementerian luar, bila kita nak perjuangkan keamanan, runway-nya dengan izin agak panjang. Khususnya dalam konteks kita nampak apa yang telah berlaku di Ukraine, apa yang sedang berlaku di Gaza dengan tindakan zalim oleh rezim Zionis Israel sekarang. Dan soalan yang perlu kita jawab sebagai sebuah pelaku negara, sebagai sebuah negara, dan tugasan Kementerian Luar adalah untuk menanya dan menjawab soalan seperti bilakah dan akan atau tidak berlaku je the next big global conflict. Sebab kemungkinan besar Gaza dan Ukraine boleh berubah menjadi regional, yakni kemudiannya menjadi global conflict. Di manakah dan bilakah akan berlaku je the next global conflict. Dan perkara itu memerlukan penyelidikan dan kajian yang cukup menyeluruh dan cukup mendalam, yang memerlukan sumber kewangan dan juga sumber manusia yang cukup hebat dan besar. Dan saya nampak ada penurunan dari segi, walaupun penjawatannya tak turun, tetapi peruntukannya menurun sejumlah 1.366 juta di IDFR, tetapi ada peningkatan di perancangan dasar di dalam kementerian sendiri bawah di 030100. Peningkatannya sebenarnya hanya 500 lebih. So maksudnya shortfallnya pun lebih kurang 800,000. Kalau kita anggap dia sebagai direct transfer daripada IDFR ke perancangan dasar dari segi penyelidikan dan kajian. So saya minta sedikit pandangan dan juga sedikit penjelasan daripada kementerian. Dan juga kalau kita tengok bawah 03022 200 Hal Ehwal Maritim, apa yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri Luar hari itu, bahawasanya negara sedang mengusahakan bersama dengan China transisi atau ratifikasi daripada DOC, Declaration of Conduct, kepada COC, Code of Conduct di Laut Cina Selatan. Tak payah hirau apa yang demo belah sana kata janganlah runding apa semua. This is real politics. DOC to COC adalah sesuatu yang perlu dan wajib negara usahakan. Dalam konteks itu, Hal Ehwal Maritim merupakan the desk in charge lah. So maksudnya peruntukan perlu ditingkatkan. Ya, ada sedikit peningkatan. Dengan escalation dan negotiation nampaknya yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri hari itu, adakah peningkatan dengan tiada peningkatan penjawatan, dengan malah sebenarnya penurunan daripada emolumen bawah butiran kecil 1000 bawah Hal Ehwal Maritim, adakah ia mencukupi untuk mencapai sasaran dan tugasan dan kewajipan yang telah diberi oleh negara kepada Wisma Putra? Baik, saya nak alih kepada satu perkara yang lain, iaitu berkenaan dengan CLMVO, Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam dan Oceania. Satu peruntukan yang agak jarang disentuh, tetapi saya nak membawakan penyinggungan saya ini kepada sesuatu yang sedang berlaku di Myanmar sekarang, yang jatuh bawah CLMVO ni. NDAA Taang dengan Arakan sedang bertempur cukup teruk bersama melawan junta sekarang di Myanmar, sehingga belah-belah utara dan utara timur Myanmar, ramai orang dan rakyat Malaysia dan rakyat negara lain yang terkandah kat sana sebab peperangan dan konfliknya cukup teruk. Di belah-belah Laukai, di belah-belah ada beberapa tempat yang memang tak boleh gerak langsung sebab the fire is too strong. Kumpulan bersenjata memang berleluasa. 26 orang kalau tak siap rakyat Malaysia sedang terkandas di sana.
walaupun kita nampak ada sedikit peningkatan peruntukan, adakah ia mencukupi untuk menyelamatkan mangsa-mangsa job scammer yang dah cukup teruk sebelum waktu dapat ada kat sana sebelum ada konflik bersenjata yang sekarang berlaku? Dan akhir sekali, saya nak menyinggung berkenaan dengan aset. Kalau kita pergi 06100, perolehan aset, apa yang disebutkan oleh Macang tadi, sebenarnya saya nak mencerminkan sedikit berkenaan dengan adakah pihak kementerian hendak mempertimbangkan selain daripada memperolehi atau membeli aset, dengan saya dapat tahu bahawa lebih kurang 80% daripada perbelanjaan misi-misi kita kat luar, sebenarnya 80% adalah menggunakan wang tempatan atau wang luar, yang sekarang kita tahu Malaysia kena tempias yang cukup teruk dengan ringgit yang lemah, dengan mata wang lain yang jauh lebih tinggi. Adakah kementerian sudi dan sanggup mempertimbangkan menggunakan atau mengarahkan atau meminta GLC Malaysia untuk perolehi aset dan kita sewa di invoice dan bayar kepada GLC Malaysia dalam mata wang Malaysian ringgit dan bukannya USD yang sekarang menjadi masalah besar yang mengecutkan nilai harga peruntukan yang kerajaan Malaysia bagi kepada KLN supaya kita dapat pulangan yang lebih berbaloi dalam perbelanjaan, sewaan dan pengurusan. Itu saja daripada Ipoh Timur. Terima kasih. Terima kasih.